وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab kita Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Dan kita tengok pada hadis yang seterusnya, Al-Bukhari meriwayatkan bahawa perawi hadis ni mendengar Huzaifah bin Yaman berkata, dalam kitab ni telah diringkaskan, tidak disebut secara penuh siapakah perawi yang meriwayatkan terus daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Huzaifah bin Yaman. Adapun bila kita kata walaupun tidak disebut penuh siapa perawi hadis ni, tapi kalau dia riwayat Al-Imam Al-Bukhari, maknanya hadis tu sahih lah, sahih yang paling tinggi sekali. Dia sahih ni ada dua, sahih yang tinggi dan sahih rendah sikit. Paling tinggi sekali adalah sahih Bukhari dan rendah sikit adalah sahih Muslim. Baik, perawi hadis ni mendengar Huzaifah bin Yaman berkata, orang ramai bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Dan kalau tuan-tuan tengok pun memang hadis-hadis riwayat daripada Huzaifah adalah kebanyakannya hadis-hadis berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan keburukan, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa buruk yang berlaku pada akhir zaman. Banyak hadis riwayat daripada Huzaifah. Huzaifah kata apa? Orang lain banyak tanya Nabi SAW tentang kebaikan, macam mana nak masuk syurga, apa amal Allah Ta'ala suka, benda-benda yang baik. Tetapi Huzaifah kata, aku tanya tentang keburukan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengelak daripada keburukan tersebut. Penting untuk kita kenal satu keburukan supaya kita dapat elak keburukan tersebut. Kalau kita tak tahu, kita mungkin akan terlanggar keburukan tu. Contohlah, doktor kata, pakcik tak boleh makan ni. Sakit pakcik ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan. Jadi kita dah tahu, oh benda ni tak baik untuk kesihatan aku, jadi kita kena elak makan. Tapi kalau kita tak tahu, kita bedah semacam. Lepas tu tahu-tahu bagi tahu kat mana, ada dekat ICU hospital sedang. Sebab kita tak tahu benda tu ada keburukan dia pada kita. Jadi bila kita tahu, kita dapat elak. Maka itulah kata Huzaifah, aku tanya pada Nabi SAW mengenai keburukan supaya aku dapat elak keburukan tersebut. Dan Huzaifah bin Yaman adalah penjaga rahsia Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW nama-nama orang munafik yang ada dekat Madinatul Munawwarah. Orang munafik ni di zaman Nabi SAW ni munafik hakiki ni. Ni bukan perangai munafik, ni munafik hakiki, betul-betul munafik. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka, tapi di luar mereka nampak macam orang beriman, semayang dengan Nabi, duduk dalam majlis Nabi, tapi dalam hati mereka ada kafir sebenarnya. Mereka tak percaya pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tak tahu melainkan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita diajar oleh Nabi untuk menghukum seorang ikut dia punya luaran dia. Kalau kita nampak orang ni beriman, solat, maka kita kata dia orang beriman. Bab hati kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam isi hati seorang tu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW bila tengok orang ni datang masjid, Nabi akan kata orang tu beriman, kecuali dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, nama si fulan, orang ni Allah Taala bagi tahu bahawa orang ni munafik. Dan Nabi tak bagi tahu kepada semua sahabat. Kerana kalau ramai yang tahu, takut jadi kecoh nanti. Bila jadi kecoh, jadi suasana tak terkawal, takut jadi ada yang
berbunuhan di antara satu sama lain. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa Nabi tak bunuh je sahabat-sahabat yang munafik ni tadi? Bukan sahabat lah orang munafik sama Nabi, tak kira sahabat lah, dia kafir sebenarnya kan. Kerana tak nak jadi fitnah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang duduk kat Madinah pada ketika itu. Kalaulah dilihat Nabi membunuh orang yang nampak luaran dia beriman, orang Yahudi dan Nasrani akan kata, tengok Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Jadi Nabi SAW tidak ambil tindakan. Nabi bagi tahu kepada siapa sebenarnya orang munafik ni, suruh berhati-hati. Nabi beritahu Khuzaifah bin Yaman. Khuzaifah antara yang tahu siapa munafik-munafik yang duduk dekat Madinatul Munawwarah selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ni hebatnya Khuzaifah ni. Ini kerana aku khawatir mengalami. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami telah mengalami zaman jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Kata Huzaifah, ya Rasulullah, dulu kami hidup dalam keadaan teruk. Orang Arab ni berada dalam keadaan yang sangat teruk pada ketika itu. Kita pun baca dalam sirah bagaimana masyarakat musyrikin jahiliyah yang Quraisy kat Mekah, perangai dia lain. Yang dekat Mekah membunuh di antara satu sama lain, berperang, menjadikan wanita ni macam second class citizen, boleh dijual beli begitu saja, kemudian membunuh anak-anak wanita. Dahsyat mereka ni, orang yang duduk dekat Mekah. Madinah pun perangai lebih kurang juga. Yathrib kan, Madinah ni dulu Yathrib, dia ada dua, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni kerja dia berperang je, tak pernah bersatu. Kerja berperang, kadang-kadang benda kecil-kecil je. Pasal kawan ni ambil unta kawan ni gini, berperang di antara sama lain. Jadinya dulu berada dalam keadaan teruk. Dan orang Arab ni kalau dia tidak memegang Islam, dia adalah orang yang paling dahsyat munafik dia. Orang Arab ni, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab ni, bangsa Arab ni adalah, kalau dia tak ikut Islam, dia adalah bangsa yang asyaddu kufran wa nifaqa. Kufur yang paling teruk, munafik yang paling teruk. Sebab tu kalau tuan-tuan biasa berurusan dengan geng-geng ni tuan-tuan, pening kepala dia geng-geng ni kan. Sebab tu jadi kes kan. Tuan-tuan biasa dengar kes jemaah-jemaah umrah kita yang pergi kat sana, sampai-sampai tak dapat hotel. Kita dah bayar dah ni, dah booking apa semua. Tiba-tiba ada orang bayar lagi tinggi daripada dia, pulang duit kita balik. Ini nifak ni tuan-tuan. Tak boleh percaya ni, geng-geng tak boleh percaya. Kalau dia tak pegang pada Islam, memang dia orang tak boleh percaya. Tapi kalau baik berpegang pada Islam, memang baik sungguh. Memang baik sungguh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi negara yang ramai ulama tu, tuan tengok siapa? Tuan tengok Syria. Ulama besar, bukan sikit kat Syria. Ramai ulama besar kat Syria. Tapi jahat, dia punya jahat yang belah jahat dia pun jahat juga. Tuan tengok tentera Bashar, jahat dia lain macam tuan-tuan. Sebab apa? Dia dua. Yang baik betul, yang jahat betul. Tuan pergi Mesir, sama enggak tuan-tuan? Mesir ramai Syekh Azhar, ulama-ulama besar ramai. Tapi yang perangai macam Fir'aun pun ramai juga kat sana. Siapa yang tak ikut Islam, perangai dia memang teruk. Tapi kalau dia ikut Islam, dia akan jadi orang yang paling baik. Jadi setelah dulu kami dalam keadaan buruk ya Rasulullah, teruk perangai kami. Kemudian Islam datang, kami jadi baik. Orang jadi baik kerana apa? Kerana Islam. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum jadi mulia sebab Islam. Bukan kita mulia sebab bangsa kita, tapi kita mulia setiap Islam. Siapa sahaja yang berpegang pada Islam, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Siapa saja, tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Arab ke, orang India ke, orang Eskimo ke, orang asli ke, dia berpegang pada Islam, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Sebab tu kita ambil contoh, siapa sahaja yang terikat dengan Islam, dia akan mulia tuan. Contoh mudah lah, kapet surau kita dengan kapet hotel Hilton, mana lagi mahal? Kapet masuk tu, confirm lah kapet Hilton tu lagi mahal kan? Kapet surau kita ni murah kan? Tapi nak cerita, bukan kira murah mahal, tapi bila dia kait dengan Islam jadi mulia. Ada ke tuan-tuan pernah tengok orang masuk hotel Hilton, kat reception tu dia masuk buka selipar lah, dia kata kapet mahal ni? Tak pernah nampak. Kalau dia buka selipar, orang kata ni orang asli datang daripada hulu mana, kita pun tak tahu. Masuk hotel buka selipar kan. Tapi cuba tengok masuk surau pakai selipar, pakai kasut, kena kejar dengan Haji Yusof sampai ke Petron tu dia kejar. Sebab apa? Sebab dia mulia, sebab dia buat kerja Islam. Kapet dia buat kerja Islam. Orang sembahyang atas dia buat untuk majlis ilmu. Begitulah kita kalau buat kerja Islam, kita berpegang pada Islam, kita akan mulia. Tapi kalau kita tinggalkan Islam, kita akan jadi hina. Tak kira lah kita bangsa apa sekalipun. Seorang tu mulia kerana takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi takwanya pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lepas ni ada keburukan ke ya Rasulullah? Dulu baik, dulu buruk, datang kebaikan. Lepas ni ada keburukan ke? Rasulullah SAW jawab, ya. Kemudian Huzaifah bertanya lagi, adakah lepas keburukan tu ada kebaikan? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, lepas tu ada keburukan lagi ke? Rasulullah jawab, ya, ada keburukan lagi. Maksud dia apa? Keburukan ni bersilih ganti. Dia akan datang suatu zaman. Zaman ni dia berubah, dia turun naik tuan zaman ni. Tuan-tuan tengoklah dalam bab apa sekalipun, sejarah, kita kata Islam tu, kita kata sejarah apa sekalipun, dia ada turun naik dia. Turun naik dia. Di satu zaman, kalau tuan-tuan baca sejarah, graf, dia akan ada zaman dia baru nak naik sampai ke puncak. Dia akan ada zaman plateau dia. Plateau tu dia ni stagnan, kemudian dia akan zaman drop dia akan jatuh. Kemudian dia akan naik balik. Begitulah dalam zaman apa sekalipun. Sebab tu zaman ni dia akan pusing balik tuan-tuan. Dia akan pusing, naik balik satu zaman, turun balik kan. Kita ambil contoh mudah lah dalam hal dunia. Dulu zaman 20-an, orang dengar muzik pakai apa? Pakai piring hitam kan. Kemudian bertukar jadi kaset, kemudian tukar jadi pendrive, kemudian jadi CD, kemudian tukar jadi pendrive. Kemudian hari ni tukar jadi piring hitam balik. Ada kolektor vinyl ni kan, kumpul jadi hitam balik. Dulu orang pakai Vespa, kemudian tukar. Hari ni balik semula Vespa semula tuan-tuan kan. Dulu orang pakai kacamata besar, dia balik semula kacamata besar balik. Dulu orang pakai baju kotak-kotak, dia balik semula. Itulah pusingan zaman tu tuan. Dia akan pusing, dia akan turun balik. Islam ni dia ada zaman hebat dia, ada zaman turun dia. Islam ni zaman hebat ketika zaman Nabi SAW, zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Bani Umayyah dia dah mula turun. Zaman Abbasiyah kemuncak, jatuh Abbasiyah, jatuh kena serangan Mongol. Naik balik Osmaniyah. Naik sampai Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya buka kota Konstantinopel apa semua. Kemudian jatuh. Tahu sampai bila Islam ni jatuh? Last tahun 70-an. Ulama-ulama buat kajian Islam ni jatuh tahun 70-an. Sebab tu tuan-tuan tengok zaman-zaman Piramli, cerita Piramli, kalau dalam konteks kita hari ni, kehidupan mereka ni dahsyat. Malam-malam lepak kat bar kan, perempuan pakai seksi, pakai baju kebaya, tapi ni kan dahsyat orang dulu. Dan zaman tu pun orang yang menyanyi nasyid pun tak pakai tudung kan. Dan bila Israel datang manggil, nyanyi pun tak pakai tudung zaman tu. Itu zaman tu zaman jatuh tu 70-an. Dia naik balik lepas 70-an. 70-an dia start naik. Jadi Islam begitulah. Ada waktu naik, ada waktu turun dia. Ada waktu naik, ada waktu turun dia. Kemudian yang terakhir ni, zaman yang turun yang terakhir ni, Nabi kata, apakah keburukannya ya Rasulullah? Kejap ada kebaikan, ada keburukan. Yang keburukannya apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, satu kaum yang memberi petunjuk selain daripada petunjukku. Ada di antara mereka yang dikenali, ada pula yang tidak. Kata ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain, iaitulah orang yang mengajar agama selain daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dia tuan-tuan, kita kena faham satu benda. Dia ada benda yang fundamental, yang asas, yang ada nas, yang memang takkan berubah. Jadi ini benda-benda yang ni. Yang benda ni memang ulama takkan ada beza pendapat lah. Sembahyang subuh 2 rakaat, itu takkan ada beza pendapat lah. Tuan-tuan takkan jumpa mazhab lain sembahyang subuh 3 rakaat, tak ada. Yang beza kunut, tu furuk, benda kecil-kecil. Benda-benda puasa start daripada subuh sampai maghrib, tak ada. Tuan-tuan takkan jumpa mazhab lain puasa daripada subuh sampai isyak, pahala lebih sikit. Tuan-tuan takkan jumpa. Jadi benda-benda fundamental ni, ini daripada Nabi SAW, daripada Allah SWT, takkan berubah. Benda-benda furuk berbeza tu biasa, itu ijtihad para ulama. Jadi berdasarkan dalil, ulama ni faham gini, yang ni nilaikan hadis ni hasan, yang ni hadis sahih, jadi berbeza pendapat. Yang kita sebut tadi, yang membawa ajaran selain daripada Nabi SAW, benda asas tadi. Benda asas berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan hukum-hukum agama, dibawa beza daripada Nabi SAW. Kadang-kadang ada orang ni memang suka benda belik-belik ni kan. Dan kalau tuan-tuan mengaji hadis, kenapa jadi adanya hadis palsu? Salah satu faktor dia adalah dia panggil qusas. Qusas ni penglipur lara. Orang mengajar hadis, dia nak mengajar hadis juga. Tapi orang mengajar hadis, biasa orang lain dah dengar hadis ni biasa. Dia nak satu benda yang rare, orang tak pernah dengar, supaya orang datang kuliah dia. Kuliah ustaz ni orang tak pernah dengar cerita dia. Ustaz lain tu biasa dengar. Dia datang cerita hadis palsu kat situ, dia menambah-nambah cerita. Jadi begitulah ni. Orang yang menambah-nambah, mengubah suatu daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Terutama dari sudut akidah. Jadi kita kena hati-hati. Aku bertanya kepada ya Rasulullah, setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Rasulullah SAW menjawab, ya. Okey, yang ni kita kena jaga ni.
iaitu para penyeru yang ada di pintu-pintu neraka Jahannam. Barang siapa memenuhi seruan mereka menuju ke neraka, maka mereka melemparkannya masuk ke dalamnya. Akan ada keburukan yang akan menimpa umat Nabi SAW. Nabi kata, penyeru-penyeru ke arah pintu neraka Jahannam. Tuan kan? Yang ni dia punya maksud hadis dalam bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan tengok matan asal dalam bahasa Arab, saya sebelum tengok yang bahasa Melayu, saya akan double check dulu dengan bahasa Arab dulu. Sebab kadang-kadang terjemahan dia ada lari sikit. Lari ni bukan maksud lari banyak. Kadang-kadang yang terjemah ni dia orang bahasa, tapi dia tak faham konteks hadis tu. Kadang satu perkataan tu dia ada maksud lain. Jadi saya refer dulu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru ke atas, ke arah neraka Jahannam. Tapi du'atun sebenarnya membawa maksud juga pendakwah-pendakwah yang membawa ke arah neraka Jahannam. Du'atun, penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah yang membawa ke arah neraka Jahannam. Jadi yang baik tadi dia, mereka membawa sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW. Mereka membawa satu ajaran yang bertentangan dengan Nabi SAW, yang akan menyesatkan orang lain. Nabi kata, barang siapa yang memenuhi seruan mereka menuju ke neraka itu, maka mereka melemparkannya masuk ke dalam neraka. Jadi siapa yang ngikut orang ni, Nabi kata orang ni akan ikut dalam neraka lagi. Nanti tuan-tuan, kita akan tengok banyak hadis Nabi SAW sebut tentang antara bahaya yang menimpa umat ni pada akhir zaman adalah penyelewengan dalam agama. Banyak kita sebut. Sebab tu hadis ni kita sebut tentang du'atun ila abwabi jahannam. Nanti kita jumpa juga hadis Nabi kata tafarraqat ummati ala 73 firqah. Umat aku kepecah jadi 73 golongan. 72 golongan, dua masuk dalam neraka, satu saja masuk syurga. Yang tu sebab apa? Penyelewengan juga daripada apa jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Nanti Nabi SAW sebut lagi satu hadis. Nabi kata sebelum muncul dajjal besar akan muncul 30 dajjal kecil. Salasina kulluhum. Nabi kata 30 dajjal kecil. Mereka ni mengaku yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka mengaku mereka ni utusan Allah Subhanahu wa taala, pun menyesatkan jalan daripada jalan sebenar. Sebab tu kita tuan-tuan, zaman kita hari ni kena hati-hati dalam beragama ni. Kena tengok daripada mana sumber agama kita ambil. Sumber tu penting. Sebab tu Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari ni hadis dia paling tinggi? Dia menjaga sumber dia. Dia tak ambil sebarang-sebarang. Dalam hadis ni bukan kita boleh ambil sebarang-sebarang hadis. Kita kena tengok sumber. Kritik sumber tu, betul ke cerita ni boleh percaya? Orang ni boleh percaya ke tidak dia ni? Tu kritik sumber tu. Bila kita baca sesuatu, betul ke ni? Sumber ni boleh percaya ke dia? Yang tu dia sok khabar ni boleh percaya? Sok khabar ni boleh percaya ke? Kita kritik. Bila kita kritik, kita dah selesai. Oh betul, ni boleh percaya. Maka baru kita tengok pada apa yang dia cerita. Ini kadang-kadang kita tengok apa yang dia cerita dulu. Kita tak tengok sumber tu betul ke tidak dulu kan. Sedangkan Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran Karim, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita, fatabayyanu. Semak dulu, cek dulu berita tu betul ataupun tidak. Kita ni kadang-kadang buka dapat berita daripada orang fasik. Orang apa pun kita tak tahu. Orang kafir ke, orang tu semayang ke, orang ni boleh percaya ke tak, kita tak tahu. Kita main ambil berita tuan-tuan. Itu bahaya. Lebih-lebih lagi benda yang berkaitan dengan agama yang kita tak tahu daripada mana. Sekarang ni orang ambil share daripada WhatsApp, ambil daripada TikTok, ambil daripada mana-mana, entah video, kita pun tak tahu siapa yang buat video tu kan. Adakah dia ni mempunyai kefahaman agama yang betul ataupun tidak. Kita risau, takut kita salah ambil cerita. Okey. Kemudian Nabi SAW kata Huzaifah, boleh tak ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan sifat-sifat mereka ni kepada kami. Orang yang menjadi penyeru ke arah neraka Jahannam, yang bawa orang masuk neraka Jahannam ni, boleh tak ceritakan kepada kami macam mana sifat-sifat dia supaya kami dapat mengelak daripada mereka ini. Nabi cakap dengan bahasa yang mudah. Nabi kata hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ni orang yang kulit sama dengan kita dan bercakap dalam bahasa yang sama macam kita. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau orang Arab yang Islam yang sesatkan, dia pun orang Arab jugalah. Kalau kita ni orang Melayu yang cakap bahasa Melayu, yang kulit lebih kurang kita, yang menyesatkan kita pun orang kita jugalah tuan-tuan. Dia tak akan datang daripada bangsa lain dia datang menyesatkan kita, tak. Dia sesat tu akan datang daripada orang dalam bahasa dia sendiri. Dan kita pun tengoklah tuan-tuan, memang benda ni berlaku. Daripada dulu-dulu lagi, yang menyesatkan satu kaum adalah kaum tu sendiri. Dia mungkin datanglah pengaruh daripada luar.
Tapi yang menyesatkan tu, yang tukang buat sesat adalah orang yang bercakap dalam bahasa yang sama, yang mempunyai kulit yang sama dengan kita. Kalau kita orang Melayu ni, orang Malaysia ni, yang bercakap bahasa dengan kita yang mudah difahami dan yang kulit pun sama dengan kita lah tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok ajaran-ajaran sesat. Contoh kita kata dekat Malaysia ni, yang tok guru sesat dia pun orang Melayu lah, orang Malaysia jugalah, dan yang mengikut dia pun orang Malaysia gitu jugalah, orang Melayu jugalah kan. Tuan-tuan tak pernah nampak lah ajaran sesat kat Malaysia, tok guru dia datang daripada negara lain. Jarang sangat laku lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah pergi jabatan agama, tengok senarai ajaran-ajaran difatwakan sesat. Dekat Malaysia ni kebanyakannya 90, ingat 95% semua datang daripada orang kita yang bercakap dengan bahasa yang sama dengan kita. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kalau kita nak bahas tentang ajaran sesat ni, macam-macam lah tuan-tuan, macam-macam. Yang sama ada yang ternama, yang masyhur, ataupun yang tak ternama, yang orang tak kenal, yang mengajar kedai kopi. Kan banyak macam tu kan. Dia pun tak nampak batang hidung kat surau, tak pernah duduk majlis ilmu. Kita pun tak tahu bila masa dia mengaji agama. Tiba-tiba mengajar agama dekat kedai mamak kan. Dekat PKS Maju duduk di situ contoh duduk berjam-jam, letak teh tarik satu, cerita bau tauhid kan. Yang dengar pun bukan seluar pendek cerita sekali kan. Molek lah tu tuan-tuan kan. Kita sebab tu kita nak kena tengok. Nabi kata suruh tengok daripada mana kamu dapat agama. Yang mengajar agama tu kamu kena tengok betul ke dia ni orang yang betul-betul faham agama kan. Kalau kita salah ambil sumber pun dah salah, tu yang jadi cerita macam merbah. Yang jadi tuan-tuan tengok kebanyakan jadi macam tu lah tuan. Dah lama sikit, mula-mula 2-3 orang selalu dengar dia cakap. Lama sikit lagi ada 5-6 orang duk dengar dia cakap kan. Lama sikit dia buka kelas lah, dia buka kelas kat rumah dia. Dia buat kelas kat rumah dia apa semua. Jadi tu start ramai anak murid yang pelik-pelik tuan. Dia banyak lah tuan. Saya buat cerita jauh, ahli keluarga saya pun ada. Dan dalam keluarga saya pun ada yang pelik-pelik bini, yang tak semayang, yang guru dengan siapa tak kita pun tak tahu kan. Kadang-kadang bila jumpa saya, dia tahu kita ni orang belajar agama, anak saudara yang mengajar agama. Terlepas pula anak saudara, dia tahulah siapa kan. Jadi kadang dia tanya kita soalan pelik-pelik, dia cerita benda pelik-pelik kita. Ayah saya kata dah jangan balas, kata. Kalau kita balas jadi panjang cerita, biar dia. Sebab ni datang cerita yang pelik-pelik yang kita pun tak pernah dengar. Cerita datang daripada mana asal usul cerita begini, mengajar benda pelik-pelik. Dan kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda begini dia lagi susah daripada syariat yang sebenar yang Nabi SAW ajar. Islam yang Nabi SAW ajar ni mudah dah tuan-tuan. Puasa daripada pagi sampai maghrib. Ada sesat kerana puasa sampai 2 hari kan. Ada puasa ni, ada puasa yang tak boleh pijak tanah. Kita puasa pijak tanah lah, nak berguling kat tanah pun tak batal puasa. Tak, dia puasa tak boleh pijak tanah. Puasa kena bayar pada tok guru. Ini satu cerita kat ni. Kita bayar zakat setahun sekali, itu pun cukup haul, cukup nisab kan. Cukup kiraan bayar, tak cukup tak bayar, tak cukup kan. Tak, bayar zakat pun 25%, dia bukan besar sangat pun. 1/40. Tapi kalau yang ajaran sesat ni, kena bagi pada tok guru tu, dahsyat dia bagi pada tok guru. Tok guru kaya-kaya, kahwin lain 2, 3, 4, kahwin pula dengan anak murid punya anak pula tu. Macam-macam tuan-tuan kan. Lagi teruk, lagi susah daripada ajaran yang Nabi SAW ajar. Kenapa? Kerana Islam ni, ajaran ni fitrah. Yang kita duk pegang ni, yang diajar oleh Nabi SAW ni fitrah, memang kena kita. Tak susah pun tuan-tuan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghendaki kemudahan kamu dalam beragama, bukan nak menyusahkan kamu. Sebab tu kalau kita musafir, boleh untuk kita jamak kasar, boleh pendekkan solat. Kalau kita puasa, boleh untuk tak puasa. Kalau ada masyakkah, ada kesukaran, banyak Allah Ta'ala berkata. Tak boleh semayang diri, boleh semayang duduk, boleh semayang baring, boleh buat macam mana. Tak ada wuduk, ambil air, boleh tayamum. Islam ni memudahkan kita. Tetapi kalau datang selain daripada ajaran Islam, tu dia menyusahkan kita. Kebanyakan yang tuan-tuan tengok kita kasih susah ni, bukan daripada Islam. Contoh lagi kita kata, ada budaya masyarakat yang kadang-kadang membebankan orang. Ni kita kena sebutlah budaya membebankan. Kita kata nak buat tahlil arwah, terpulang. Tapi jangan sampai kita wajibkan kena hari sekian. Itu satu. Keduanya kadang-kadang sampai kena ahli keluarga kena bagi. Kalau datang tahlil arwah, kena bagi seorang satu kain pelikat. Bukan sikit tu satu kain pelikat. Kalau ada 40 orang datang, bukan murah. Saya ada seorang kawan saya ni dia rock rambut panjang kan. Dia satu hari pak mentua dia meninggal satu tempat lah. Dia tanya pada saya, dia kata, ustaz, dia kata betul ke memang kena buat majlis sekian berapa hari kena bagi makan sekian, kena bagi kain pelikat pula hari terakhir. Dia kata betul ke macam ni? Dia kata
Saya kata benda ni tak ada pun, ini cuma budaya masyarakat. Kalau nak buat silakan, tapi jangan sampai jadi wajib, jangan sampai membebankan ahli keluarga tu. Ahli keluarga tu kadang-kadang ada yang jadi janda, yang suami dia meninggal, hilang punca pendapatan, dia pula yang dia bagi makan jemaah surau ni kan, nak bagi makan banyak, kemudian sampai berapa hari, kemudian sampai ujung nak bagi kain perikat pula. Yang ni kita kata tak boleh, dia membebankan. Boleh silap-silap, boleh jadi haram. Kenapa? Kerana boleh jadi itu adalah hak anak yatim tu, anak-anak yatim yang ditinggalkan. Boleh jadi kadang-kadang kalau keluarga tu tak faham, dia ambil pula duit arwah yang tinggal untuk bagi makan. Tak boleh, duit tu mestilah difaraidkan terlebih dahulu, diselesaikan hutang tu. Untuk kita kata benda-benda yang gini, kalau dia tak ikut Islam, dia akan menyusahkan masyarakat. Sebab tu kita taklah kata tak boleh nak buat langsung, cuma dia tengok kepada keadaan. Ada keadaan kalau silap cara, dia akan menyebabkan benda tu jadi haram kerana menyusahkan orang. Dalam Islam, kalau orang tu meninggal, kita kena bawa makanan pada dia. Kan orang tu sedang sedih kan, dia tak sempat nak makan, tak sempat nak fikir apa, dia tak selera nak makan lah. Tak, kita pula kita nak dia pula sediakan makanan untuk kita. Ini terbalik tuan, bertentangan dengan Islam. Jadi sebab tu ada benda-benda yang kita kena tengok balik, sama ada benda tu memang betul-betul datang daripada Islam ataupun benda tu sekadar budaya masyarakat setempat. Dan masyarakat pun kena faham lah. Kalau orang tu tak buat, jangan kita kecam dia. Kita kena faham, orang tu mungkin orang lain buat tahlil arwah, mungkin anak-anak dia banyak duit, senang. Tapi ada orang yang mungkin dia tak buat kerana dia mungkin tak mampu, anak-anak dia pun tak cukup makan, anak kecil-kecil lagi dan sebagainya. Kita pula kena tolong. Yang ni benda yang kita kena faham, kerana ajaran Islam tu sepatutnya memudahkan dan bukan menyusahkan. Baik, aku bertanya, ya Rasulullah, kata Huzaifah, apa yang diperintahkan kepadaku andaikan aku mengalami masa itu? Ya Rasulullah, kalau zaman tu penuh dengan orang yang mengajar ajaran sesat-sesat yang belik-belik ni, apa yang kami kena buat ya Rasulullah? Kan? Apa yang kita kena buat? Nabi SAW sebut, talzamu jama'atul muslimina wa imamahum, hendaklah kamu bergabung dengan jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dalam kita nak menyelamatkan diri kita daripada kesesatan, hendaklah duduk dalam jemaah Islam. Kerana bila duduk dalam jemaah, kita akan terpelihara seperti mana terpeliharanya seekor kambing yang duduk dalam kawanan daripada serigala. Kambing yang duduk dalam kawanan dia lebih terselamat daripada kambing yang lone ranger, kambing yang seko-seko duduk bawah pokok baring kan. Orang lain duduk dalam kawanan tak, dia ni konon nak nak healing seorang-seorang kambing ni jalan. Siapa yang kena terkam dengan serigala? Hak tu kena terkam dengan serigala. Kambing dalam kawanan ni dia alert, ada lagi, jangan duduk dekat. Begitu jugalah manusia kita ni, kalau tak duduk dalam jemaah, tak duduk dalam jamaah, tak duduk dalam majlis ilmu, tak duduk berkawan dengan orang, duduk seorang dalam rumah, tak campur orang, sembahyang Jumaat tak pergi. Belajar agama daripada mana? Daripada TikTok, daripada YouTube belajar agama, tengok Google ni, Google tu, baca blog ni, macam tu. Yang tu yang kena sambang dengan syaitan tu. Yang tu yang kena sesat sendiri dulu. Kenapa? Kerana dia tidak ada guru. Kenapa Nabi suruh talzamu jama'atul muslimina wa imamahum, hendaklah kamu melazimi jemaah Islam dan pemimpin mereka? Kerana jemaah ni dia ada satu manhaj dia sendiri dalam menjaga jemaah dia. Tak kira lah, saya selalu sebut terpulang. Tuan-tuan nak ikut jemaah apa? Terpulang. Tuan-tuan nak ikut jemaah tabligh, silakan. Tuan-tuan nak ikut jemaah tasawuf sufi, silakan. Tuan-tuan nak ikut jemaah haraki, silakan. Terpulang nak ikut jemaah mana? Kenapa? Kerana setiap jemaah-jemaah ni dipimpin oleh ulama. Ulama ni dia akan menjaga manhaj membentuk mereka. Kita nak kata bahawa jalan ni, jemaah-jemaah ni kita kena berlapang dada tuan-tuan. Ada orang yang kadang-kadang dia duduk satu jemaah, dia tak suka jemaah ni, tak boleh tuan-tuan. Itu bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Kita kena berlapang dada kerana semuanya ke arah jalan yang sama, menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara dia berbeza. Ada yang kita kata semua orang mungkin nak pergi ke Sungai Petani, tapi ada yang naik bas, ada yang naik ETS, ada yang naik kereta drive sendiri. Semuanya ada jalan tersendiri untuk sampai ke Sungai Petani. Begitulah kita ni, semuanya ada jalan yang tersendiri untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang buat dengan dakwah, ada yang buat dengan membersihkan hati dengan tasawuf, ada yang buat dengan haraki, dengan gerakan harakah Islamiah, ada yang dengan tanzim jihad. Ni orang-orang yang duduk kat negara jihad ni, dia tak ada masa dah nak berzikir, nak apa, kerja dia berjihad je tu, buat senjata, buat sambung, sebab dia memerlukan jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya ni semua cara yang berbeza menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kita rasa selesa? Ada orang nak duduk dalam tamzin jihad, nakut tak berani. Duduk dalam
Aduh, dan jemaah yang ringan-ringan lah kan, yang ada zikir-zikir, malam ada makan-makan sikit, duduk dengar majlis agama, okey lah tu, okey lah kan. Nak pegang senjata takut, mengaji tasbih jadilah. Ikut mana kita punya kemampuan kita. Ada orang yang dia nak ikut jemaah tabligh, dia kata tak boleh, bini tak bagi, takut. Takut bini pula, nak tidur masjid takut, nak bercakap dengan orang takut. Terbulang lah, ikutlah cara masing-masing. Yang penting bila kita duduk dalam jemaah, dia akan dijaga. Tuan-tuan duduk dalam jemaah tabligh, adanya maulana-maulana yang memberi bayan kepada tuan-tuan, yang mengingatkan tuan-tuan, yang membagi tuan-tuan faham agama. Tuan-tuan duduk dalam grup-grup tasawuf sufi, adanya para habaib, adanya masyaikh yang mengajar. Jadi bila tuan-tuan duduk dalam jemaah, tuan-tuan akan terpelihara insya-Allah. Kerana tuan-tuan, kumpulan ni, jemaah ni, dia menjaga suasana. Suasana tu penting kan? Suasana tu penting. Bila kita duduk dalam suasana Islam, kita bergaul dengan, insya-Allah kita akan jadi baik dan selamat juga. Kalau kita start rasa macam benda pelik-pelik, nak belajar benda pelik-pelik, kawan kita akan tegur, tak payahlah buat belajar benda pelik-pelik kan. Kita ikut je lah apa yang Tok Guru kita sebut ni, apa yang Syekh kita sebut ni, ikut je lah, tak payah. Jadi kita terselamat daripada kesesatan. Berbanding dengan orang yang duduk seorang-seorang kat rumah, duduk dengar benda baru kat YouTube, best juga benda ni kan, aku tak buat yang ni lah best. Yang tu takut dia sesat sendirian. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang akan membimbing dia ke arah jalan yang benar. Paling kurang, saya ni jemaah apa pun tak boleh, jaga sembahyang jemaah, duduk kat surau. Jadi jemaah surau Asyakirin, tu paling kurang lah, paling kurang. Saya ni tak ada masa nak pergi jemaah, nak pergi usrah ke, nak pergi ijtimak ke, tak ada masa. Jadi jemaah surau, paling kurang. Bila duduk jemaah surau, sama juga kita akan terpelihara kan. Bila kita duduk hari-hari, jumpa ustaz hari-hari mengajar, bila kita nak terdetik ataupun dengar satu benda pelik-pelik, kita boleh cerita pada kawan kita, kita boleh tanya pada ustaz-ustaz yang mengajar. At least kita terselamat daripada kesesatan-kesesatan tersebut kan. Cuma bila duduk dalam jemaah ni, termasuklah sembahyang berjemaah ni, dia ada adab, dia kena jaga jugalah kan. Ada adab sembahyang berjemaah, kena rapatkan saf ni, semua kena jaga. Walaupun nampak macam remeh, tapi benda ni kena jaga. Kerana di sana kalau tidak dijaga adab-adab ni, dia boleh menyebabkan perpecahan dalam jemaah tu nanti. Ingat sikit ke surau masjid bergaduh dalam masjid kan, korupsi jauh gaduh dengan siusa gaduh dengan siak gaduh dengan sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang ada benda-benda, ada adab tak dijaga. Bila kita datang ni, satu, kita kena rendahkan diri kita. Ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kat luar siapa, datuk ke, profesor ke, kita ni Tan Sri ke, Tengku ke, Tunku ke, apa ke, tak pergi luar. Kita datang masjid ni rumah Allah SWT. Jangan bawa sombong kita masuk dalam masjid. Kadang-kadang ada orang dia pencen jusa B, dia bawa jusa-jusa dia tu sampai datang ke surau. Tu yang jadi kacau tu kan. Jadi kadang-kadang saya tengok, kenapa surau tak hidup? Dia kata pengurusi baru ni, bekas pesara jusa B, nak buat program, kena hantar ni, isi borang ni, lampiran ni, apa semua, kena mesyuarat 3 kali apa semua. Lala masjid surau tak hidup program. Kerana dia bawa ego ni masalah. Kadang bergaduh tuan-tuan dalam surau ni. Saya ingat dulu waktu saya kecil kan, saya tak adalah kecil sangat, waktu saya sekolah rendah dulu, saya ikut ayah saya pergi satu mesyuarat dekat masjid. Masih fresh dalam kepala. Sebab kita kecil-kecil kan, budak-budak ni ingatan kuat. Saya ingat imam masjid tu, dia datang pakai jubah dalam pakai track shoot. Dalam mesyuarat tu dia kata, hari ni saya datang ni dalam jubah ni pakai track shoot sebab saya nak sepak kepala tu. Dalam mesyuarat surau masjid gitu. Ada kadang-kadang dulu kan, mesyuarat masjid sampai panggil FRU pun ada juga. Ada kat surau-surau saya kuliah, adalah kan. Dia kata Pak Je, dulu surau ni, dia kata sampai panggil FRU, dia kata. Dahsyat kan. Ini sepatutnya kita, masjid tempat mendamai korang, menyatu korang, bukan jadi tempat bergaduh. Kadang-kadang sebab apa? Sebab dia datang dengan bawa benda-benda yang lain. Benda-benda lain tu kita letak dekat luar, kerana tidak semua orang ni sama macam kita. Dan kita, tujuan kita nak ajak lebih ramai orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak buat orang makin jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan cara kita yang tak berapa kena ni, menyebabkan orang lagi jauh daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan agama ni eksklusif. Ni kena hati-hati kan. Ni kena pesan kat semua yang jawatan kuasa surau, masjid apa semua, jangan jadikan kita ni eksklusif. Eksklusif ni apa? Orang surau ni tu orang surau je, orang yang pakai baju Melayu, pakai jubah. Ni yang datang-datang pakai t-shirt Iron Maiden, pakai t-shirt Metallica. Tak boleh lah gitu, jangan kan. Biar kita bagi jemput, datang layan dia dulu. Hari ni mungkinlah dia pakai t-shirt, pakai seluar jeans lagi. Satu hari nanti mungkin dia dah biasa datang, dia baik dengan kita, dia segan, dia tukarlah pakaian dia satu hari nanti kan. Jadi kita ni kena bil hikmah, kena ajak orang dengan cara yang hikmah supaya orang makin dekat dengan agama. Kita kena tengok balik macam mana ulama-ulama dulu
Dia boleh Islamkan ramai orang. Kalau dengan tegas, Islam orang tak masuk, tuan-tuan. Tapi kerana mereka ni hikmah, buat baik, santuni orang, akhirnya kerana dia baik tu, orang tersentuh hati nak masuk Islam. Tapi kalau tengok perangai orang Islam hari ni, mungkin orang makin jauh daripada Islam lah. Sebab apa? Sebab kita tidak mencerminkan Islam sebenar, kan? Kan kita tengok baca zaman-zaman Wali Songo. Itu bukan senang tu. Itu zaman tu masyarakat kita masih berpegang dengan Hindu. Maksud banyak ajaran. Ulama-ulama kata tak apa, boleh buatlah, tak apa nak buatlah. Tapi lama-lama dia faham lah. Mula-mula kita kata boleh, kan? Lama-lama kita faham lah. Lama sikit-sikit dia faham. Lama-lama mereka akan tinggalkan perkara-perkara tersebut. Jadi sebab itulah kita kena melazimi diri kita dengan jemaah. Jangan biarkan diri kita duduk sorang-sorang, tak bercampur orang, kemudian sebut agama sendiri. Ni yang kita cerita, jadi perkara-perkara yang menyesatkan, yang kita akan disesatkan oleh syaitan. Syaitan ni pandai, tuan-tuan. Kita kena ingat, syaitan ni dia ada SOP. Bukan SOP lah, SOS, Standard Operation Syaitan. Dia tahu orang yang jahat, dia sesatkan dengan cara yang jahat. Orang yang baik, dia akan sesatkan cara baik. Orang ni dia ada keinginan nak agama, dia kata tak payahlah pergi masjid. Sekarang ni kan belajar agama mudah, di ujung jari je. Kau duduk kat rumah, tengok YouTube, tengok TikTok, so kau boleh belajar agama, kan? Kau baca buku-buku sendiri, kau pandai baca, kan? Kau dulu akademik kan, boleh baca. Dia takut disesatkan dengan cara yang macam tu. Macam-macam. Kalau tuan-tuan baca kitab Talbis Iblis, tuan-tuan akan dapati permainan syaitan ni dahsyat. Hingga kadang-kadang ulama pun boleh terperangkap dalam permainan syaitan. Ada tuan-tuan, orang-orang yang hebat dalam ilmu ni kadang-kadang, dia memang semangat dia dalam ilmu tinggi, boleh baca kitab satu hari habis satu kitab, boleh duduk ilmu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan amal dia melingkup. Ilmu banyak, amal tak boleh pula. Amal berat, ilmu banyak, amal berat. Tak boleh nak semayang jemaah, semayang sunat pun kurang, tapi rajin baca kitab. Allah Ta'ala uji macam tu. Syaitan memainkan macam tu. Ada orang yang rajin semayang pula, rajin semayang, buat puasa sunat apa semua, tapi tak rajin mengaji ilmu kan, pun lingkup juga, tuan. Buat ibadat dalam cara yang salah, langgar rukun, langgar sahabatan, niat tak betul apa semua, ibadat pun salah juga. Nampak? Syaitan ni dia pandai menyesatkan orang ramai. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Kemudian Huzaifah bertanya, jika mereka tidak mempunyai pemimpin atau jemaah, ya Rasulullah, kalau zaman tu jemaah Islam mana tak ada pemimpin, mana tak ada apa kita nak buat? Rasulullah SAW menjawab, tinggalkan semua golongan walaupun kamu harus menggigit pangkal pokok sehingga maut datang menjemputmu sedang kamu tetap seperti itu. Cuma yang ni tak boleh pakai sekarang lah. Sekarang jemaah pun ramai, masjid sebenarnya jemaah pun hidup. Jangan kita kata, kenapa kau tak nampak muka kat surau ni? Nabi SAW kata, tinggalkan semua orang, duduklah dalam keadaan sendiri. Itu belum sampai lagi tu zaman dia. Tu nanti dekat kiamat nanti. Zaman kita masih banyak lagi orang yang mengajar agama kat masjid surau, jemaah-jemaah pun hidup, dan ulama-ulama pun ramai dalam jemaah-jemaah mereka, bergabung dengan mereka. Tapi Nabi kata, kalau tak ada ni, tak ada sangat dah orang-orang yang kita duduk dalam kumpulan orang yang boleh menjaga kita ni, tinggalkan semua ramai. Kenapa? Kerana kalau kita duduk dalam masyarakat yang rosak, dia akan memberi kesan kepada kita, tuan. Sebab tu penting untuk kita duduk dalam suasana Islam. Paling kurang kita akan jadi baik sebab suasana. Baik sebab suasana. Suasana baik, kita pun akan jadi baik. Tapi kalau kita duduk suasana yang buruk, kita pun akan jadi buruk. Kita akan jadi buruk secara tak sengaja, automatik, kerana suasana tempat tu. Sebab tu ulama sebut, ulama mutaakhirin sebut, haram untuk seorang tu berhijrah ke negara kafir tanpa ada keperluan. Haram seorang tu berhijrah kat negara kafir tanpa ada keperluan. Bukan sebab nak belajar ke, kan? Lain lah kalau dia memang dapat sambung belajar luar negara dekat Amerika Syarikat, dekat UK, itu pulang lah, tak apalah, ada sebab. Tapi tak ada keperluan, kan nak cari duit punya pasal. Dia kata gaji kat Malaysia ni kecil kan, mahal, pindah pergi Amerika Syarikat lah, ataupun pergilah duduk dekat negara-negara yang gaji duit besar tapi negara kafir. Hukum dia haram. Kenapa? Kerana tujuan asal kita hidup adalah untuk menjaga agama, hidup menjaga agama. Dekat mana baik untuk agama, itu lebih baik untuk kita. Kita duduk kat Malaysia, walaupun duit kita, gaji kita tak besar, tapi kita duduk kat sini, agama kita terjaga. Makanan halal banyak, masjid surau banyak, kita senang jaga agama kita kat sini. Berbanding kalau kita pergi dekat negara kafir, walaupun duit banyak, sembahyang berjemaah payah, nak cek makanan halal payah, nak tengok orang tutup aurat payah, nak belajar agama payah. Maka haram untuk kita pergi ke sana, kerana dia memburukkan agama kita dekat sana, tuan. Jadi sebab tu suasana ni penting untuk kita duduk dalam suasana yang baik. Kita duduk dalam suasana baik akan menjadikan kita baik. Saya tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang biasa
ataupun yang mengaji duduk dekat Hadramaut, dekat Tarim tuan-tuan, duduk kawasan orang baik-baik ni. Oi, mereka ni another level tuan-tuan. Hebat. Sebab mereka dah biasa dalam suasana tu. Ada seorang Habib ni duduk dekat Puchong. Kawan saya ni salah seorang khidmat dia dekat Puchong. Habib ni kawan saya bawa, hari tu bawa dia. Sekarang Habib ni boleh cakap Melayu lah. Cerita ni macam mana Habib ni datang sini. Ada kumpulan orang-orang kaya yang dekat kawasan ni kan. Kawasan dekat belah Puchong kat Nusantara tu, Nusa Putra belah sana tu, pergi Yaman. Jadi pergi jumpa dengan Habib Omar, minta seorang Habib mengajar kat sini. Habib Omar hantar seorang pergi kat sini. Jadi Syekh ni, Habib ni memang dah biasa dengan suasana baik. Kawan saya tu khidmat pada dia. Kawan saya bawa nak pergi 7-Eleven kalau saya singgah 7-Eleven. Nak singgah 7-Eleven. Jadi kawan saya masuk lah, ingatkan Syekh ni ikut kat belakang sekali. Kawan masuk, tengok Habib ni tak masuk, duduk kat luar kedai. Tak masuk dalam 7-Eleven tu. Dia kata, Habib kenapa tak masuk? Dia kata ada perempuan dekat dalam 7-Eleven tu, tak boleh masuk. Dah biasa budaya dekat Tarim, tak akan berselisih orang lelaki dengan orang perempuan. Kalau ada orang perempuan dalam kedai, orang lelaki tak akan masuk. Orang perempuan keluar, orang lelaki masuk. Kat kita ni dah biasa dah kan. Dah biasa dah. Jadi disebabkan dekat situ ada orang perempuan dalam 7-Eleven, tak masuk Habib ni sebab dah biasa suasana dia, tak campur orang lelaki perempuan. Sampai kita kalau begitu memang tak masuk kedai lah jawabnya kan. Ada orang tak masuk kedai, tak masuk supermarket sebab ada orang perempuan. Ni kita nak cerita ni, macam mana suasana mentarbiah dia jadi macam tu. Kita ni jadi macam gini, bingung semacam ni kerana kita membesar dalam suasana yang bingung juga dah tuan. Sebab tu kita ni pun main langgar semacam ni. Sebab suasana kita ni tak berapa menjadikan kita begitu. Tak payah tuan-tuan tengok kan. Tuan-tuan kalau ada anak-anak, tuan-tuan tengok anak-anak yang belajar sekolah agama, sekolah menengah agama, duduk asrama, anak-anak yang bukan duduk sekolah agama. Lain. Sebab apa? Seorang ni duduk dalam suasana agama. Semayang subuh berjemaah, kena qiyamul, kena baca Quran malam, kena ada majlis ilmu. Lain sistem dia, budak jadi lain. Budak yang sekolah biasa lain karakter dia, bahasa dia, cara bercakap dia. Kenapa? Kerana dia dihidupkan dalam suasana yang berbeza tuan. Itu beza kat situ. Dan Nabi kata, kalau tak ada apa, kamu hendaklah tinggalkan mereka, walaupun mati dalam keadaan terpaksa makan pangkal pokok. Tak ada makanan ke bulu, makan angkat pangkal pokok. Macam tu lagi baik daripada kamu bercampur dengan orang tak tahu hala, akhirnya agama kamu rosak. Kerana matlamat kita utamanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Walaupun kita terpaksa menjadi tak campur orang lain, itu lebih baik untuk kita mati dalam keadaan kita mati dalam keadaan Islam walaupun susah, daripada kita mati dalam keadaan Islam tapi akidah kita rosak. Kerana bila akidah rosak, bila kita mati, habis akhirat kita, habis. Tapi kalau kita mati dalam keadaan susah tapi beriman, ini kita kata mati dalam keadaan baik. Kerana orang yang beriman, kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu mati dalam keadaan bukan beriman, akidah dia telah batal dan rosak, ditakuti dekat akhirat nanti dia tidak dikira, tidak diiktiraf sebagai orang beriman. Kerana rupanya dia mati dalam keadaan akidah dia rosak. Mempertahankan akidah adalah suatu benda yang lebih penting daripada kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok kisah Ashabul Kahfi, mereka melarikan diri kerana menyelamatkan iman mereka. Perbahasan panjanglah sekarang kan orang duk cerita ni lah apa semua. Tapi kita sebagai orang awam, cukuplah kita berpegang innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu fityatun, pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka ni nak menyelamatkan agama, masuk dalam gua, sembunyi dalam gua, tidur sampai 309 tahun, kemudian bangun tak lama lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala matikan mereka. Kenapa mereka duduk dalam gua? Bukan kerana pasukan bola sepak mereka kalah, tapi kerana mereka nak menyelamatkan diri daripada agama mereka rosak. Pertahankan agama sampai melarikan diri pada ketika itu. Ini pada zaman tu berlaku. Dari zaman kita hari ni tak berlaku lagi. Tapi katakanlah jadi satu masa nanti berlaku banyaknya fitnah sebelum munculnya Dajjal. Kan ni kan zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Ni zaman kita penuh fitnah ni. Zaman yang kita tak tahu betul ke tidak, sampai Nabi kata nanti zaman fitnah yang gelap, kaqita'il laili muslim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yamsi kafira wa yamsi mu'mina wa yusbihu kafira. Akan sampai waktu fitnah yang gelap, seorang tu yusbihu ar-rajulu mu'mina, pagi seorang lelaki yang beriman, wa yamsi kafira, petang jadi kafir. Wa yamsi mu'mina, petang kafir. Wa yusbihu mu'mina wa yamsi kafir, petang jadi kafir, petang beriman,
Pagi beriman, petang kafir. Petang kafir, pagi beriman. Dia sampai macam tu sekali. Berubah. Kenapa? Kerana fitnah yang gelap pada waktu tu, gelap gelita, sampai orang tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang buat ni jadi kafir, mana yang buat ni tak ada apa. Kadang-kadang orang kita ni zaman sekarang sampai tak boleh nak membezakan benda-benda yang kalau dia buat, kalau dia ucap boleh membatalkan akidah, dengan benda tersebut kalau dia ucap dia sekadar berdosa saja. Ini kita penting untuk belajar akidah. Kita belajar batasan iman dan kufur supaya kita tahu limit kita. Bila kita tahu benda ni buat, ucap, dia akan menyebabkan kita jadi kafir. Kita kata tak boleh sebut ni, tak boleh gurau benda begini. Bukan semua benda boleh buat gurau. Bukan semua benda boleh ikut, boleh bercakap begitu. Kita tahu. Tapi kalau orang tu jahil, dia tak tahu batasan iman dan kufur, maka dia akan langgar je. Dia pun tak tahu, tadi dia semayang, kemudian dia buat benda, dan benda tu menyebabkan batal akidah, rosak akidah dia, tuan. Ini adalah zaman yang sangat kritikal. Baik, kita baca satu lagi hadis yang terakhir, azan isyak. Azan tu boleh lagi 9 minit lagi. Baik, satu hadis sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni saya rasa tuan-tuan pun biasa dengar hadis ni. Iaitulah Nabi SAW sebut. Dan hadis ni juga ramai orang salah guna hadis ni. Nabi SAW sebut, innal islama bada'a ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba qila wa manil ghuraba qala an-nazahu minal qaba'il. Sesungguhnya Islam bermula merupakan suatu yang asing dan akan kembali menjadi asing seperti asal. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Rasulullah SAW, siapakah orang-orang asing itu? Baginda menjawab, kabilah-kabilah yang jauh terasing. Baik. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni? Orang-orang yang asing ni bukan makhluk asing. Dia orang-orang yang asing ni adalah orang-orang yang begini. Islam ketika mula diwahyukan kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi SAW, Nabi membawa risalah tauhid. Waktu tu orang kata Nabi ni buat satu benda yang pelik. Orang-orang pada kata, musyrikin Mekah kata kepada Nabi SAW, kata farraqta bihi jama'ahum wa safahta bihi ahlamahum wa ayyarta bihi alihatahum. Dia kata, engkau ni Muhammad, farraqta bihi jama'ahum, kau pecah belahkan jemaah, kau hina tuhan-tuhan mereka, kau cerca pegangan agama mereka selama ni, kau buat satu benda yang pelik lah Muhammad. Kau menghina Tuhan-Tuhan yang kami sembah ribuan tahun. Kami dah buat benda ni, bukan baru. Kami buat benda ni ribuan tahun dah. Kau datang buat benda yang baru. Ketika itu Islam dibawa Nabi SAW, nampak pelik. Dan yang mengikut Nabi SAW, kumpulan yang kecil. Sahabat-sahabat daripada hamba-hamba, sahabat-sahabat daripada orang muda, orang yang susah, ikut kecil je. Kemudian Islam jadi hebat, berkembang. Jadi Islam jadi satu benda yang biasa, normal, orang boleh terima Islam. Sampai itu masa orang beramal dengan Islam jadi pelik semula macam zaman Nabi SAW. Dia ni bila dia jadi pelik tuan? Bila zaman Islam jatuh. Bila zaman Islam jatuh, waktu contoh kita kata zaman moden kita ni, Islam jatuh ketika tahun 70-an, 80-an kan. Zaman tu saya ingat sampai zaman 90-an pun kalau orang pakai jubah pun pelik zaman tu kan. Yang mula popularkan pakai jubah siapa? Arkam kan. Arkam mula pakai jubah, pakai serban, pakai tudung lampu. Dia mempopularkan balik. Sebelum daripada tu, pakai jubah ni satu benda yang pelik kan. Saya ingat ada orang, sekarang ni kita kata orang pakai jubah merata dah. Zaman saya sekolah dulu pun, sekolah tahfiz pun tak banyak. Saya ingat awal tahun 2000 macam tu, sekolah tahfiz tak banyak. Orang hantar anak tahfiz ni pelik dulu. Kata zaman saya ayah saya hantar sekolah agama tahfiz, ada pakcik-pakcik yang dia kata, kenapa hantar anak sekolah gini, dia kata. Orang lain hantar MRSM, orang lain hantar sekolah ni, asrama penuh apa semua, kenapa hantar anak sekolah yang macam gini, sekolah yang macam tak rupa sekolah ni kan. Waktu tu orang pelik. Tapi hari ni tuan-tuan tengok, semua orang hantar anak dekat tahfiz bersepah-sepah. Dia ada waktu Islam ni dia akan nampak pelik kadang-kadang. Dulu kalau orang pakai kopiah, orang kata ini dia satu sama ada join temah tabligh atau dia bawa balik haji pakai kopiah. Kalau orang lain daripada tu dia tak pakai kopiah kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah orang pakai kopiah ni satu benda yang biasa. Orang amal sunnah ni satu benda yang biasa. Orang pakai jubah satu benda yang biasa. Orang bercakap agama satu benda yang biasa. Jadi zaman yang kita sedang ada ni, dia bukan zaman pelik lagi. Nanti satu masa nanti orang akan kembali meninggalkan agama, orang akan nampak Islam ni pelik semula. Orang kata, apa ni amal Islam ni? Kenapa buat benda ni? Ni kan macam, ni kan zaman tak kena dengan zaman moden kita hari ni. Dia akan jadi zaman begitu sekali. Seperti mana saya sebut, Islam ni ada waktu naik, waktu turun, waktu naik, waktu turun. Tapi berbanggalah orang yang ketika Islam nampak pelik tu, dia beramal dengan Islam. Dalam keadaan kita ni, orang semua beramal dengan Islam, kita amal Islam, senang sebab semua orang beramal dengan Islam.
Contoh kita kata orang yang duduk dekat kawasan yang masyarakat dia semua tutup aurat, senang untuk dia menjaga aurat dia, kerana semua orang tutup aurat kan. Saya pergi dekat kalau tuan-tuan pergi setengah-setengah negara, dia masih menjaga pemakaian mereka. Kita ambil contoh Pakistan, orang Pakistan. Tuan-tuan pergi Pakistan, tuan-tuan akan jarang jumpa orang pakai t-shirt. Kecuali kat bandar Islamabad kan, dekat bandar-bandar adalah budak muda pakai t-shirt sikit. Tapi 90% orang dah pakai kurta. Tak kira lah yang buat jalan raya ke, yang bawa bas ke, yang apa, semua pakai kurta. Sampai kat Malaysia tuan-tuan tengok dia orang yang pakai kurta, sebab dah biasa. Jadi kat tempat dia nak jaga aurat senang, sebab orang dia memang budaya dia macam itu kan. Tuan-tuan tengok contoh negara, tak banyak negara yang masih kekalkan budaya pakaian ni. Tengok Saudi, orang dia pakai jubah putih sentiasa, pergi masjid pakai jubah, sembahyang Jumaat pakai jubah, pergi kelab malam pakai jubah, tengok Formula 1 pakai jubah juga. Dia mana sentiasa pakai jubah. Jadi dalam suasana dia tu mudah. Saya ada tengok kat Netflix, ada satu rancangan lumba kereta Arab, racer pakai jubah Muhammad tu, pakai jubah putih lumba kereta. Jadi kita kata mudah, suasana tu elok. Tapi kalau kita duduk dalam suasana orang tak tutup aurat, kita pakai pakaian Islam, pakai serban, orang kata pakai apa ni, Taliban ke apa tu ni, pelik ni. Yang tu orang macam tu ketika Islam nampak pelik, dia beramal dengan Islam, hebat. Orang lain semua pakai beru gigi, dia pakai kayu sugi tu. Apa ni, dia hidup zaman bila ni pakai kayu lagi ni. Orang dah pakai beru gigi macam-macam, Oral B lah, bermacam-macam bentuk, cross egg lah, kepala bulat lah, kepala lepel lah, beru gigi ada elektrik lah, dia duduk pakai kayu sugi. Pelik dia ni. Ni orang yang Nabi kata fatuba lil ghuraba. Orang yang beruntung orang begini, kerana dia merasai apa yang sahabat-sahabat rasa pada awal-awal yang Islam. Kerana orang yang susah nak melaksanakan Islam, dia dapat ganjaran lebih, sama macam orang dulu. Orang yang laksana Islam dalam keadaan mudah, dia takkan rasa kepayahan bagaimana amalkan Islam tu. Tapi dalam keadaan dia rasa susah ni, orang tengok pelik semacam, pakai jubah orang kata begini, pakai serban orang kata begini kan. Bila kita amal Islam juga dalam keadaan itu, tak peduli orang kata, pegang Islam macam pegang bara api. Yang tu, ketika itu, itulah pahala yang besar bagi dia, kerana dia sama macam kesusahan orang-orang yang dulu. Sebab tu Nabi kata fatubal ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Cuma saya sebut tadi, ada orang yang kadang-kadang dia salah gunakan hadis ni. Bila dia pelik sikit, dia pelik tu sebab dia pelik, bukannya sebab ni. Contoh zaman Covid hari tu kan, ada yang guna hadis ni, orang lain semua vaksin kan, vaksin kita terpulang lah. Ini tuan-tuan punya pegangan lah, saya pun taklah setuju 100%. Kita pun tahu ada kesan keburukan dia kan. Tapi bila majoriti ulama dalam dunia ni keluar fatwa kata buatlah kan untuk keselamatan ni, ya kita pegang pada fatwa majoriti lah kan. Cuma tu atas peribadi lah. Tapi ada sekumpulan ni yang dia tak nak ni, dia kata kitalah ghuraba, ini sebutlah hadis Nabi SAW, semua orang vaksin, kita tak vaksin, kitalah ghuraba yang asing. Itu pegangan tu satu hal lah, terpulang lah dia nak pegang. Tapi kau ambil hadis tu kata kau ghuraba, tu tak tepat. Tu tak tepat. Kerana ghuraba yang masuk dalam hadis ni adalah orang yang beramal Islam. Yang kau buat ni bukannya kita kata nak kata Islam sangat pun tak tepat juga, sebab ulama-ulama majlis fatwa semua buat benda yang sama. Yang kau buat ni pegangan atas diri sendiri, terpulang kita pun tak kata bentuk salah. Cuma bila kita kata kita lah ghuraba, yang tu tak tepat. Tu tak tepat. Kenapa? Kerana hadis ni bukan sewenang-wenangnya kita boleh guna dan kita tafsir ikut pandai kita. Kalau kita jadi macam tu, kita sama macam Syiah tuan. Syiah ni kalau tuan-tuan tengok, dia mengambil sebahagian hadis dan dia mengatakan mereka lah orang. Termasuklah hadis yang kita akan baca bulan depan. Nabi kata yang 73 golongan tu, 72 masuk neraka, satu tu yang selamat. Satu tu Syiah lah dia kata. Syiah kata dia lah yang satu. Jadinya benda-benda ni tidak tepat. Kita nak tengok hadis, kena tengok syarah yang dicarahkan oleh para ulama, barulah kita faham. Sebab hadis ni dia tidak semudah kita baca terjemahan kita buat kesimpulan. Tidak tuan. Adanya kitab syarah hadis, syuruhul hadis, kitab-kitab para ulama yang mensyarahkan hadis, kemudian kena tengok riwayat yang lain, kena tengok hadis yang lain, barulah kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan maksud yang sebenar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah manfaat dan iman pada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.